أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang berusaha Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kita kelapangan pada malam ini untuk menyambung pembacaan kitab Akhlak Seorang Muslim. Kita sambung di halaman 308, tempat yang kita berhenti tempoh hari. Masih lagi di bawah tajuk mulia dan berhemah. Tempoh hari kita ambil tentang hadis-hadis berkaitan dengan diminta supaya kita berpakaian yang sesuai dengan pakaian yang elok, juga hasil daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan itu kita pamerkan sebagai tanda kesyukuran. Bukan melampau-lampau, tapi hanya untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada nikmat Allah. Kemudian masuk juga kepada perhiasan emas sutra dan sebagainya. Dan hari ini kita masuk ni peringkat awal ni, dia akan cerita tentang rumah kediaman. Qais bin Hazim menceritakan sebagai berikut. Pada suatu hari kami datang mengunjungi Khabbab bin Al-Arat. Kami lihat pada bahagian perutnya terdapat 7 bekas luka akibat panas. Beliau berkata, saudara-saudara kami dulu hidup sederhana, tetapi kita sekarang hidup dalam keadaan miskin sehingga tidak mempunyai apa-apa selain dari tanah. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami berdoa supaya segera mati, tentu kami sudah berdoa seperti itu. Pada hari yang lain kami datang menemuinya lagi. Ketika itu dia sedang membangun tembok. Kemudian dia berkata kepada kami, orang muslim mendapat pahala dari setiap wang yang dikeluarkan, kecuali yang dikeluarkan untuk membuat sesuatu di atas tanah seperti ini. Maksudnya dulu susah, zaman dulu susah, tapi bila dah lama hidup senang. Kemudian buat tembok ni, buat pagar rumah lah, kepung nek apa semua tu. Yang berlebihan lah, maksud dia di sini yang berlebihan. Kita tengok pula Khabbab. Khabbab adalah seorang yang sedang membangun tembok, tetapi di samping bekerja dia menyadari bahawa dia seharusnya mengeluarkan wang untuk kebajikan di jalan Allah, tetapi dia sedang membuat tembok yang tidak mendatangkan pahala, bahkan membangun untuk kebanggaan dan kesombongan, sehingga lupa kepada kehidupan akhirat. Akan tetapi jika seorang muslim membuat rumah sekadar untuk tempat tinggal dan menampung keluarganya, maka wang yang dikeluarkannya itu akan mendatangkan pahala, dan pembuatan rumah itu sendiri merupakan ibadah. Jadi buat rumah paling tidak pun kena 3 bilik lah, paling tidak kan, bilik mak bapak 1, anak lelaki 1, anak perempuan 1, itu paling tidak dia kena begitu. Dia tak boleh 2 bilik, tak sesuai.
Jadi kalau dia ada anak yang ramai, dia nak buat lebih, tak apalah, itu keperluan dia boleh buat benda tu. Tapi tak ada, anak pun tak ramai. Ialah kita pernah baca sejarah ataupun cerita-cerita orang yang kaya buat rumah tu sampai berpuluh bilik, sampai berpuluh bilik. Tu mati tu nak kena jawab tu semua tu. Bukan senang benda tu. Sebab ada yang memerlukan duit untuk hidup. Tapi orang ini hidup mewah. Adapun mengenai peralatan rumah, Islam tidak membenarkan peralatan-peralatan mewah di dalam rumah dan tidak menyukai jika rumah itu penuh dengan berbagai macam perhiasan. Perhiasan ni bukan main lagi, nama pun perhiasan, hias, bukan keperluan. Benda tu bukan keperluan, dia hiasan saja. Sampai melampau-lampau hiasan dia tu. Sebelum berangkat ke Yaman untuk menunaikan tugasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan kepada Muaz bin Jabal sebagai berikut: wa iyyaka wa tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin, rawahu Ahmad. Jangan sekali-kali engkau hidup bermewah-mewah. Hamba Allah yang baik bukanlah yang hidup bermewah-mewah. Gitu sekali ya. Demikian juga perkakas lain yang dibuat dari emas dan perak, seperti perkakas makan, minum, alas tempat tidur dari kain sutra dan sebagainya. Tempat tidur pun lapik kain sutra. Islam memerintahkan supaya kaum muslimin menggunakan perkakas-perkakas biasa sahaja. Demikian juga tempat tidur dan lainnya. Sampai tandas pun buat daripada emas. Kan kita tak nak baca cerita tu, kita tahu cerita-cerita tu semua kan. Kepala paip daripada emas tu biasalah kan. Punya melampau dia buat gitu. Tak boleh, benda tu tak boleh. Sekali kita terang lagi. Tengok hadis ni. Diriwayatkan oleh Huzaifah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan perkakas-perkakas yang daripada emas dan perak untuk makan dan minum. Kita juga dilarang memakai pakaian dari sutra dan menggunakan sutra sebagai alas tempat duduk. Tentu ingat ada ke tak ada ni bekas makan daripada emas dan perak? Orang Melayu kita apa dah? Mana ada? Tak sedang, secara tidak sedang. Dia ada satu, dululah saya dah cek dulu, baru-baru ni saya tak cek balik lah, tapi dulu saya cek bekas. Kalau tuan-tuan pergi di rumah, setengah-setengah rumah dia ada, disimpanlah bekas tu dalam almari. Kalau raya ke kalau apa dia bawa keluar lah. Selalu saya nampak raya orang bawa keluar lah. Bekas tu silverware, dia buat daripada perak yang terkenal. Kalau orang perempuan kita sebut dia tahu, Queen Anne disebut. Saya sebut satu contoh lah, satu je nama. Ada, memang ada bekas tu. Bekas alah macam kantin kedai makan duk buat tu aluminium cap zebra kan, tapi dia daripada perak. Memang bunga ukiak semua elok. Kemudian dia ada bekas kaca, dia boleh buh dalam tu. Yang tu dia punya kaki lah, dia buh dalam tu. Tu bekas tu. Ada setengah tu sampai bekas makan pun daripada perak. Tu kita kata biasalah, rumah-rumah biasa kita pergi tengok pun boleh dah. Kalau emas ada. Memang ada bekas daripada emas. Saya baru ni adalah seorang anak murid tu, dia dah bekerja lah. Dia pergi luar negeri. Saya kata dia tolong beli kat saya satu mak dengan satu camca. Tempat dia pergi tu lah, sajalah ambil kenangan dia pergi. Dia tanya ustaz nak apa, saya kata beli saya tu lah. Bila balik mai dia bagilah mak tu. Dia pergi mana, pergi US ke UK gitu, boleh bagilah mak. Lepas tu dia bagi satu camca. Saya boleh tengok camca tu, saya tak kata apa, camca perak. Camca tu perak 22K baru dia tulis tu. Gitulah camca perak, camca kecil.
Kita sajalah bila nak minum teh pagi gitu je lah kan. Dia bagi camca tu, duduk itu lah, duduk tengok, ish, tak boleh pakai camca ni kan. Lepas tu barulah kita cerita dia, baru dia tahu. Tapi nak kata memang ada. Sudu, garpu, perak ni biasa. Biasa, benda ni biasa. Saya pernah pilau beberapa rumah tu, bila dia nak jamu kita makan tu, rumah-rumah orang yang berharta ni, tapi sayang dia tak ada ilmu ni. Masa dia hidang kita tu, pi minum petang ya, nak makan bihun dengan minum teh je tu kan. Bawa keluar camca tu, camca perak. Dia bawa keluar tu. Tu dia kata, dia ada benda-benda macam tu. Benda tu dilarang. Kita ada rasa kadang-kadang kita ada rasa meh je lelaki larang, hak lain tak ada. Bekas minum baik meh baik perak tak boleh. Tapi perhiasan lelaki, tang cincin, perak boleh. Meh tak boleh. Yang tu boleh. Yang tu sebab tu kena ambil tahu benda-benda ni. Benda ni semua ada. Jadi kalau ada nak buat macam mana? Boleh. Saya pernah tanya, dia kata jual lah, ambil duit tu balik. Tu je. Benda tu boleh. Benda tu boleh jual. Kemudian saya buka beberapa bab lagi, bab sadur disebut ataupun warna. Dia jual bekas makan macam sudu ke garpu apa, dia itu tu berwarna emas atau berwarna perak, tapi dia bukan emas, dia bukan perak. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Tengok harga pun tahu. Tengok harga tu pun kita boleh tahu. Takkanlah canca perak nak jual RM20 kan. Tentulah lebih mahal daripada tu, sebab canca tu besar kan. Mau beratus sepasang tu kan. Tapi kalau dia jual begitu, dia warna. Kalau warna saja boleh, iaitu tak ada masalah. Baik. Kita dilarang memakai pakaian dari sutra atau menggunakan sutra sebagai alas tempat duduk. Dulu saya tertanya-tanya agak, adakah? Sebab masa tu kita gambarkan bahawa alas tempat duduk pakai sutra, mungkinlah tak ada. Dulu mungkin ada, sebab dia buat macam bantai kan, macam bantai besar, lepas tu sarung dia tu kan, sarung tu dia buat daripada kain sutra. Macam mereka buat pengantin mai lah kan, bila pengantin mai di rumah apa semua tu nak duduk, apa bagilah duduk atas lantai. Ada benda macam tu, dia jahit, buat bunga-bunga semua elok, kain tu kain sutra apa semua. Satu hari saya pergi di sebuah hotel, pergi di hotel tu, hotel 5 bintang duduk itu. Kemudian ada kan depa ada budak-budak duk susun, bila orang nak buat majlis tu ada hak duk susun meja, ada satu meja tu ada 10 orang apa semua. Kan ke kerusi tu dia balut dengan kain, yang tempat VIP semua balut dengan kain. Saya kemudian duk sembang dengan budak-budak tu, dia kata kami ada hak set sutra. Tu dia sebut. Barulah masa tu saya kata, oh betul hadis ni sebut, memang ada. Kalau kita duk fikir kata duduk atas bantai tu, tak ada dah lah, mana ada dah orang duduk atas bantai pakai gitu, tak ada. Semua duduk atas kerusi. Rupanya kerusi kan, lah kalau kita pergi kenuri tempat kita pun, kalau meja pengantin kan semua kerusi dia tu dibalut kan. Tapi tak apalah, dia balut kain biasa gitu je. Pergi beli di Kamda, beli meboh ya, tak ada apa masalah. Di hotel tu dia kata kain sutra. Saya tanya sutra. Ya sutra betul dia tak? Tu selalu dia kata VVIP lah kan, menteri ke apa ke semua, dia patut pakai ya, pihak hotel akan pasang buah itu. Itu dia, ada benda-benda tu. Sedangkan benda-benda tu dilarang. Hadis riwayat Bukhari. Islam melarang individu dan masyarakat hidup bermewah, kerana dengan inilah dapat menjamin persaudaraan. Adalah baik jika umat Islam menjadikan hidupnya sebagai prajurit yang sentiasa bersedia menghadapi perjuangan di jalan Allah. Sejarah umat Islam adalah sejarah perjuangan dalam menjunjung tinggi kebenaran agama Allah serta menjauhi segala godaan dunia. Islam melarang umatnya mengikuti hawa nafsu kerana ia merupakan tindakan ingkar terhadap kewajipan-kewajipan yang telah ditetapkan oleh agama dan akan membuat seseorang itu kehilangan segala sifat kebajikan dan kemuliaan. Tak ada adalah kebajikan, cari duit apa semua nak kira untuk dia. Lampu duk elok ni, duk kira nak tukar dah. Ni lampu semua ni nak tukar dah, pergi berkira dengan depa apa semua, babak baru ni 40,000. Ya, senang sembang dengan kita. Nak tukar lampu tu habis 40,000. Kita terkelip-kelip je mata bijak tu kan. Dia tak ada fikir benda lain lah nak bagi benda tu. Dia nak habis untuk dia. Tengok hadis selepas ni.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayakunu rijalun min ummati yakuluna alwana at-ta'am wa yashrabuna alwana asy-syarab wa yalbasuna alwana as-siyab wa yatashaddaquna fil kalam ulaika syiraru ummati, rawahu Tabarani. Di kalangan umatku akan berlaku, akan terdapat orang-orang yang makan berbagai macam makanan. Meja hidang ni penuh hidang. Minum berbagai macam minuman, macam-macam ada. Panas ada, sejuk ada. Hak panas tu pun nak kopi ke nak teh, kopi pun macam-macam. Sat kopi cappuccino lah, sat latte lah, macam-macam. Bang nak apa pun semua ada belakang, macam-macam. Memakai berbagai macam pakaian, macam-macam ada. Dan bercakap sesuka hati. Bila duduk di meja tu, makan macam-macam, minum macam-macam, pakai pun macam-macam, dan cakap ikut dan lah. Dia rasa dunia tu semua bilik dia. Mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk dalam kalangan umatku. Itu dia. Orang yang paling buruk sekali bila disebut itu. Hadis di atas telah menerangkan bahawa betapa banyaknya golongan manusia yang mengaku dirinya beriman, tetapi dia menjadikan agama sebagai barang mainan. Main-main itu ya. Pakai main-main itu. Pasal agama ni buat main dia. Buat main dia. Akhirnya mereka tenggelam di dalam arus keduniaan dan kebenaran akan hilang dari mereka. Tak ada apalah, dia jadi, kalau dalam kitab-kitab tasawuf ni dia kata apa? Buta hati. Dia bukan buta mata, dia buta hati. Dia turut semua nafsu dia. Manusia yang hidup bergelumang di dalam kemewahan dan kesenangan sehingga lupa terhadap kehidupannya di akhirat. Sesungguhnya merekalah yang bertanggungjawab di atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mengenai perkara itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Dan ingatlah semasa orang-orang kafir didedahkan kepada neraka, serta dikatakan kepada mereka, kamu telah habiskan nikmat-nikmat kesenangan kamu dalam kehidupan dunia dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghina kerana kamu berlaku sombong takbur di muka bumi dan dengan tidak berdasarkan alasan yang benar, dan kerana kamu sentiasa berlaku fasik. Fasik ni apa? Jahat lah. Fasik ni jahat. Jadi bila esok ni nanti sampai depan neraka baru disebut, hari ni dapat lambar benda-benda ni semua. Sebab di dunia itu duduk dengan penuh kemewahan, hidup dalam penuh kefasikan. Kaya tak ada masalah, dah sebut dah. Kaya tak ada masalah. Boleh kaya, tapi jangan hidup dalam keadaan fasik. Ketika orang-orang yang berdosa menghadapi azab, mereka diperingatkan, diulang balik, sebut balik. Semuanya itu adalah akibat dari perbuatan mereka di dunia. Jadi peringatan dari Allah ini datang sebelum diazab. Apa Allah kata? Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Lalu dikatakan kepada mereka setelah ditimpakan dengan azab siksa, balasan buruk yang demikian ini disebabkan kamu dahulu bersukaria di muka bumi dengan cara yang salah pada hukum Tuhan, dan disebabkan kamu bersenang lenang dan bermegah-megah dengan berleluasa dalam maksiat. Itulah hidup. Yalah, masa kita jadi penjawat awam kerjaan ni, dia selalu ada buat mesyuarat dan sebagainya. Yalah, depa buat di hotel, kita pun terlibat, tapi kadang 3-4 hari pi duk buat kerja. Dia makan, selalu makan petang 6.30 atau pukul 7 dia makan lah. Makan malam tu dia start.
Kita boleh makan sebelum tu sembahyang maghrib, ataupun sembahyang maghrib turun makan, sekali naik ada lagi lah, ada bengkel dia, ada apa, start ke 8 sampai ke 10 malam gitu. Apa yang saya nak cerita, 30 tahun kita bekerja, kita duk ikut benda-benda macam tu kan. Tak mana pun kita pergi, bila main maghrib ni ramai kat hotel tu lah, ada dewan makan, ada apa, dia duk buat majlis masa maghrib. Hak mai tu kita kenal lah, hak yang dikatakan orang Islam lah yang mai. Kita bukanlah nak kata apa, tapi berapa orang yang nak semayang, berapa orang yang nak semayang. Takkanlah put semua perempuan tu uzur. Dia kalau dah dia make up sapu habis semua di muka dia nak pergi ambil uduk ke basuh lagi ke apa? Ya. Tempat semayang di hotel besar mana je, satu bilik je, bukan besar sangat pun, bukan dia ada surau, tapi itulah berlaku kan, mewah hidup dan sebagainya, semayang bang tak, itu yang disebut sebagai fasik, orang yang jahat. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayat kepada mereka. Benarlah bahawa hancurnya negara-negara Islam disebabkan hilangnya cara hidup yang suci dan kerana tenggelamnya manusia dalam usaha mengejar kenikmatan dunia. Gitu berlaku. Lah boleh tengok, bila Palestin kena serang, senyap sepi, apa pun tak bunyi. Boikot pun sat lah boikot, lepas tu dia lapang balik, dia pergi nak makan lah, pergi nak beli. Tak rasa kepedihan orang, tak rasa kesusahan sesama orang Islam. Alam Barzakh meriwayatkan, Abu Barzakh meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama akhsha 'alaikum syahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudallatil hawa." Rawahu Ahmad. Yang paling aku bimbang mengenai kalian ialah nafsu syahwat yang tersembunyi di dalam perut dan kelamin kalian, serta yang sangat menyesatkan. Itu yang Nabi takut. Maksudnya nafsu lah, berikut nafsu makan, nafsu kelamin, gitu je. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagai berikut. Lepas tu saya ulang banyak kali lah, buku ni yang saya suka tu ya, dia banyak hadis, dia banyak ayat Quran, dia bukan kata dia saja, banyak dia buat main sebagai dalil-dalil tu tadi. Aku pernah melihat 70 orang Ahlus Suffah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang memakai pakaian elok. Dia tengok tu, dia tulis Ahlus Suffah. Ahlus Suffah bawah tu, Ahlus Suffah ialah kaum muhajirin yang miskin. Mereka tinggal berhampiran masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah yang disebut sebagai Suffah. Kalau kita masuk dalam Masjid Nabawi, belakang makam Nabi, dulu rumah lah, belakang tu dia ada satu tempat tinggi, dia lebih kurang tinggi dalam satu kaki lah, daripada lantai tu dia penek simen lebih kurang satu kaki, luas, kawasan tu luas. Tu tempat Ahlus Suffah. Dulu Ahlus Suffah semayang duduk tang tu lah, dekat dengan apa, dekat dengan Raudah, depan tu Raudah lah. Dia duduk di belakang tu. Dia ada dinding makam Rasulullah, lepas tu ada dinding, dekat dinding tu dia bubuh rak-rak Quran. Dulu Hasan dan Husain tu masa kecil main di situ lah. Sebelah ni Ahlus Suffah. Nabi larang dulu ada perkataan Nabi larang supaya jangan sembahyang di belakang Ahlus Suffah. Pasal apa? Nanti kita tengok pasal apa. Jadi ini dikatakan Ahlus Suffah. Dulu daripada lebih kurang 70 orang, sangat miskin. Jadi apa yang saya nak cerita, Nabi ni di antara orang yang kerap memberi makan kepada Ahlus Suffah. Sampai kadang-kadang di rumah Nabi pun tak ada makanan, sebab nak bagi dekat Ahlus Suffah. Mereka hanya memakai sarung, kain dia, atau sehelai kain yang kedua ujungnya diikat pada leher. Pakai kain, ambil kain tu ikat belakang dia. Baju tak ada. Punya miskin, ada kainnya. Satu je. Tu nak cerita susahnya depa ni. Ada yang hanya menutup setengah kaki, separuh ya, dan ada pula hanya sampai ke buku lali, agar jangan sampai auratnya terlihat hujung yang lain dari kain itu dipegang
terus dengan tangan. Sebab tu Nabi tak pergi semayang belakang depa ni, sebab kain dia tu cukup-cukup ya. Sekejap lagi kita pergi duduk belakang tu, mereka sujud, mereka rokok. Sebab tu Nabi larang, Nabi tak bagi. Biar pergi mereka duduk situ, hak lain pergi semayang, semayang di depan. Yalah, sebab ada yang tak ada pakaian dan sebagainya. Hanya ada kain tu sahaja. Kemiskinan adalah hidup yang paling menyedihkan. Setiap orang wajib berusaha supaya jauh dari malapetaka itu. Malapetaka itu apa? Miskin. Memang wajib keluar daripada kemiskinan. Kerana Islam sendiri telah menegaskan bahawa orang Muslim berhak menikmati kesejahteraan hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bimbang akan terjadinya kemiskinan pada saat ajaran Islam sedang tersebar luas. Takutlah. Takut nanti bila orang miskin, biasalah. Kita tengok hari ni pun gitulah. Dia beragama Islam pada namanya lah. Amalannya dia tak agama Islam, dia tidak amal. Bila dah lama hidup susah, datang agama lain tawarkan duit, goyah dah dia punya iman, tukar kerana apa? Kerana duit kan. Jadi Nabi bimbang ketika penyebaran Islam ni, nanti ramai yang kalau ada ramai yang miskin, takut dia tidak kuat, hati dia tak kuat. Baginda menjelaskan bahawa jika hilangnya kenikmatan hidup sahaja sudah merupakan keburukan, maka bertarung merebut kenikmatan dunia jauh lebih buruk. Tu lagi dahsyat. Miskin tu dah buruk, tapi hidup ni berhempas pula kerana nak dapat nikmat dunia, itu lagi buruk. Itu lagi buruk. Buat kerja sampai tak kenal masjid, sampai tak kenal semayang, lagi buruk. Pasal apa buat kerja tu? Pasal miskin. Hak miskin tu tadi tu lebih baik daripada hak dia, daripada dia nak kaya, semayang pun dak, apa pun dak. Tu lagi teruk. Pi duk buat kerja, buat balik duit apa semua, semayang bang pun tak tahu ada. Makan haram halal pun tak berapa ambil kisah. Hak tu lagi teruk daripada dia hidup miskin. Itu lagi teruk nah. Jadi berusaha untuk dunia sedangkan dunia tidak kekal. Itu yang paling sedih sekali. Buat semua untuk dunia, last sekali bahasa Melayu pun sebut kan. Bahasa Melayu kata apa? Meninggal dunia. Betul? Buat semua ni, cari semua tu untuk dunia je kita dapat. Last kali meninggal dunia. Tak ada apa. Lepas tu bila masuk alam akhirat, apa yang nak kita jawab? Kita tak ada bekal langsung. Tu jadi rugi kita gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum, walakin akhsha an tabsuta ad-dunya 'alaikum kama busitat ala man kana min qablikum. Fatanafasu kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlaktuhum." Rawahul Bukhari. Demi Allah, aku tidak bimbang kemiskinan akan menimpa kalian. Nabi tak bimbang. Miskin nak timpa, tak berapa lah Nabi susah hati. Ada juga, bukan rasa tak ada macam sebut tadi, tapi tak berapa bimbang. Yang paling aku bimbang, ni yang sangat-sangat Nabi bimbang, kenikmatan dunia yang terbuka luas bagi kalian seperti kenikmatan dunia yang dahulu pernah dilalui oleh orang-orang sebelum kalian. Tu nikmat dunia. Nak makan apa saja ada, nak minum apa saja ada, gitu kali. Mewah, hidup tersangat mewah, sampai tak tahu nak buat apa. Mewah hidup. Sebab dengan demikian kalian akan saling bersaing seperti mereka dahulu saling bersaing. Berebut-rebutlah buat. Orang ni buat rumah macam ni, kita buat rumah macam tu. Orang buat rumah macam ni, kita buat rumah macam tu. Lawanlah, pakat lawan. Dia buat rumah, kita buat rumah. Dia buat rumah gini, kita tambah bagi dia kolam renang. Dia dengar kita pula ada kolam renang, dia pun buat gak, bagi dia papan longsok semua. Boleh longsok masuk dalam kolam pula, buat. Pakat lawan. Kan? Dia buat gini, kita buat pagang macam ni. Dia buat tu, kita buat pagang macam tu pula. Buh lampu kot nu, buh lampu kot ni. Cari orang main buat landscape pula. Buh pokok sana, buh pokok yang tak habis-habis. Tak habis-habis. Pasal cerita dunia. Dan akhirnya dunia itu akan membinasakan kalian seperti dahulu membinasakan mereka. Macam umat-umat dahulu lah. Akhir sekali
musnah binasa gitu je. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtul hasan wat ta'udah wal iqtisadu juz'un min 24 juz'un min 24 juz'an minan nubuwah. Rawahu Tirmizi. Penampilan yang baik, tenang dan sederhana adalah sebahagian daripada 24 tanda-tanda kenabian. Ni hadis ni penutup bagi tajuk ni. Penampilan yang baik. Kita dah ambil dah kan? Kita dah ambil dah 2 minggu sudah tu, kita dah ambil dah. Penampilan yang baik, pakai bagi elok semua. Untuk hari Jumaat ada pakaian dia, nak mai semayang ada pakaian dia. Kita buat jaga bagi elok penampilan kita. Rambut kita, kuku kita dan sebagainya semua bagi elok. Penampilan tu bagi elok. Watta'udah, tenang. Tenang, jangan cepat marah, jangan marah orang tu, jangan marah orang ni. Tak, kita ada rasa tenang. Wal iqtisad, begitu juga hidup dalam keadaan sederhana. Susah pun tidak, senang pun tidak, bermewah-mewah pun tidak, tapi hidup dalam keadaan sederhana. Itu merupakan satu bahagian daripada 24 tanda-tanda kenabian. Itu baru ada macam tu, baru ada tanda-tanda. Maksudnya boleh, maksudnya kita ikut dah apa yang cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Tu ada tanda-tanda, dah ada lah tanda kenabian yang ditunjuk. Gitulah 3 benda tu tanda. Sebab nabi-nabi ni macam Nabi Allah Sulaiman, walaupun dia kaya, dia masih lagi dalam keadaan sederhana. Bukan kalau kita tengok kisah-kisah dalam Quran, tak pernah pun mencerita pembaziran yang dibuat oleh Nabi Allah Sulaiman ataupun bapaknya Nabi Allah Daud dan sebagainya. Baik, kita masuk bab 17, kebersihan dan kesihatan. Suka kita nak sebutkan di sini. Ingat kebersihan dan kesihatan. Bila kita ngaji fiqah kan, bila kita ngaji fiqah, bab yang pertama kita buka bab taharah kan, bab kebersihan tu, bab suci. Ngajilah bab kebersihan. Ayak, jenis-jenis ayak kan, dia ada ayak mutlak apa semua, dia ada ayak yang ayak yang dia sebut tahir, air yang suci lagi mensucikan. Air mutlak tu yang dia ambil tu. Kemudian kita belajar air mutanajis, benda mutanajis. Kemudian ada musyammas. Kan kita mengaji benda tu kan. Ngaji bab inilah kebersihan. Mula dengan ayam, lepas tu cara istinja. Ada cara istinja pakai batu, lepas tu pakai yang tu semua. Kita belajar benda tu semua. Tapi hak itulah perkara pertama yang orang Islam tak ambil peduli. Perkara pertama yang orang Islam belajar tu, kemudian perkara itulah yang dia ambil tak peduli. Sedangkan benda tu dia adalah asas untuk semua ya. Asas nak sembahyang pun kena bersihkan diri. Nak buat ibadat apapun asas dia tu ada kebersihan. Tapi bab itulah orang Islam lemah. Boleh pula benda tu dapat kepada orang-orang bukan Islam. Kita tengok kebersihan depa jaga lebih pula daripada orang Islam. Tu yang kita sedih benda tu berlaku. Seorang Muslim wajib berusaha mencapai kesempurnaan hidup serta berusaha mencapai ke arah peningkatan diri baik secara fizikal, material maupun spiritual. Ini kerana masa depannya di sisi Allah berkait rapat dengan martabat kehidupan yang ingin dicapai di dunia. Apabila meninggal dunia setelah memperolehi martabat yang tinggi, maka dia adalah penghuni syurga Firdaus. Apabila dia meninggal dalam keadaan mencapai martabat yang sederhana, maka dengan perlahan-lahan kebaikan itu akan menyelamatkan hidupnya. Apabila dia meninggal dalam keadaan sesat, maka dia akan diseksa. Siapa yang hidup di dunia dalam keadaan buta dari petunjuk yang benar, maka pada hari kiamat dia akan berada dalam keadaan buta. Dan sesiapa yang hidup kotor di dunia, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan kotor juga. Mengenai perkara itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan bahawa orang yang selalu menjaga kebersihan dirinya, kecerahan wajahnya,
dan kebersihan badannya, pada hari kiamat dia akan dibangkitkan kembali dalam keadaan seperti itu, iaitu dalam keadaan wajah berseri-seri. Sebab dia jaga. Bila dia jaga tu, memang dia pun akan hidup dalam keadaan yang berseri-seri, elok. Di dunia macam tu, di akhirat pun macam tu. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke kubur pernah berucap. Hadis ni panjanglah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zara al-maqabir faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah qal ara'aita law anna rajulan lahu khaylun ghurrum muhajjalatun baina zahrai khaylin duhmin buhum ala ya'rifu khaylahu qalu bala ya Rasulullah qal fa innahum ya'tuna ghurram muhajjalina minal wudu rawahu Muslim. Jadi apa Nabi kata bila dia lalu di tanah perkuburan, Nabi kata assalamualaikum wahai para penghuni tempat kaum beriman. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Assalamualaikum dara tu tempat lah, rumah atau negeri qaumin mu'minin, orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi disebut tu insya-Allah tidak lama lagi kami pun akan menyusul, kita pun akan sampai. Okey, tu cara Nabi ucap bila dia masuk tanah perkuburan. Alangkah bahagianya apabila kami dapat menyaksikan saudara-saudara kami. Nabi sebut beberapa orang sahabat yang menyertai baginda bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Nabi kita seronoklah kalau dia boleh jumpa dengan saudara-saudara dia. Lepas tu sahabatnya, kami ni siapa? Kami ni bukan saudara kah? Bukankah kami ni saudara-saudara Rasulullah? Baginda menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku dan saudara-saudara kami belum datang. Tu nak bagi Nabi tu kalau boleh dia nak jumpa dengan orang-orang yang ialah zaman dia tu dia wafat, ni kita ni lah ni, lepas pada tu semua tu umat-umat dia, saudara dia, kira saudara-saudara dia lah, saudara se-Islam ni. Hak tu yang Nabi seronok nak jumpa tu. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimanakah engkau dapat mengenali orang-orang dari umat engkau yang sekarang belum datang? Yalah, pada zaman Nabi kita bukan ada lagi. Macam mana Nabi nak boleh kenal ni umat-umat dia yang akan datang selagi belum berlaku kiamat? Macam mana dia nak boleh kenal? Baginda menyahut, jika orang mempunyai kuda yang tangkas, kemudian kuda itu datang dari belakangnya bersama kuda-kuda yang lain, apakah orang itu tidak dapat mengenal kudanya? Para sahabat menjawab, ya, benar ya wahai Rasulullah. Ghurram muhajjalin saya dah pernah sebut itu, tanda putih hak duduk di muka kuda. Kan kuda dia ada tanda putih. Kalau dia ada hadis lain tu dia tahu kuda ni banyak dalam padang ni, kuda banyak, penuh kuda. Tapi orang tanya, Tuan Haji, kuda Tuan Haji hak benar tu? Kuda saya semua hak putih. Hak muka dia putih ni semua kuda saya. Boleh cam tak? Boleh. Tak boleh apa? Tak ada masalah. Hak tu. Hak mana ada? Hak mana ada putih. Hak kaki dia ada putih, tu hak saya. Kalau hak hitam ke hak kuning semua tu bukan. Hak putih tu hak saya. Tu Nabi kata macam ni lah. Kalau kuda tu macam tu boleh kenal tak? Boleh. Jadi Nabi sebut, maka Nabi kata benar ya Rasulullah. Tu dia kata Nabi kata boleh kenal. Rasulullah meneruskan, mereka itu datang dengan wajah bersinar-sinar dan bersih kerana air wudu. Macamlah kuda kalau muka dia putih boleh kenal tak? Boleh kenal. Umat dia nanti esok nak main, Nabi nak kenal main mana? Muka dia bersih, putih, elok kerana kesan daripada wudu.
Jadi kena ambil uduk banyak kali lah. Bila ambil uduk banyak kali, maksudnya apa? Rajin semayang lah. Benda tu tak tinggal, duk ambil uduk. Sebab tu dia sunat lah, sunat. Kalau boleh setiap kali nak semayang, walaupun kita kata kita tak batal, ambil. Tujuan ini. Tujuan ini. Dia akan bersinar, akan nampak. Dia ada hadis lain, kalau buka dalam Baharul Mazi dia ada. Kesan daripada sinar apa? Sinar Mughurram Muhajjalin ni, dia ada setengah kata kesan iman juga. Yalah, orang semayang, orang beriman lah. Dia bila dia nak lintas titian sirat pun, tu cahaya tu membantu. Cahaya tu membantu dia tu. Buka balik dalam Baharul Mazi tu. Dia cerita memang membantu. Untuk dia nak nampak jalan tu, dia nak lintas tu cahaya tu. Dia ada dalam tu, dia cerita orang yang lintas dengan keadaan amal ibadat dia tak banyak, iman dia kurang. Bila dia lintas sampai sekat jalan ni, dia apa, macam bateri habis, malah berhenti dah, tak berani nak gerak lagi, takut jatuh. Lepas tu lama tu menyala balik, gamak bateri cas ke apa, lintas pula gitu. Tu dia ada sebut tu benda tu. Dia main mana cahaya kesan daripada ambil uduk. Kalau dah tak semayang, macam mana Nabi nak kenal? Kalau dah tak semayang, macam mana Nabi nak kenal? Memang Nabi tak kenal ya. Itu cerita apa? Bila esok di padang mahsyar, Nabi duduk dekat Telaga Kausar. Telaga Kausar ni dia sambung daripada syurga keluar mai. Jadi Nabi akan panggil umat dia minum air. Yalah, padang mahsyar dalam keadaan matahari pun diberitakan sejengkai pada kepala, semua orang dahaga pakat main minum. Jadi masa nak main minum tu, Nabi kenal, umat dia kenal, panggil main minum. Okey, main minum. Ada nak cuba menyusup, main nak masuk minum. Malaikat halau. Tu dalam hadis dia kata, malaikat halau. Sebab bukan dia. Macam mana kenal? Itulah muka tu kesan daripada semayang. Dia muka tu boleh nampak kesan orang. Kita jangan kata lain lah. Kita tak nak, walaupun kita kata ni kita hidup di dunia ni. Hidup di dunia, kita bukan Nabi, Tok Wali pun bukan. Tapi kita boleh tengok orang, kalau orang duk rajin semayang, orang duk rajin ibadat, lain muka dia. Berseri-seri tu lain dengan orang walaupun dia segak, tapi kalau dia tak semayang tak jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Kita bukan Nabi, tapi kita tengok orang pun lain, seri wajah tu lain. Jadi nak cerita di sinilah wajahnya bersinar bersih kerana kesan air wuduk. Jadi kita masuk tajuk ni kebersihan. Nak abang kata wuduk tu tadi memang dia membersihkan, bukan takat sekadar bersih fizikal, dia juga bersih spiritual kita tu tadi, rohani kita tu tadi dibersihkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.